بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati pengurusan Masjid Taqwa, Tuan Imam, Tuan Bilal dan seterusnya tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang di Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, kita diberikan keizinan Allah SWT untuk kita menjalani pada bulan 11 yang ini di antara bulan terakhir tahun hijrah ini, tuan-tuan. Kita berdoa pada Allah SWT semoga semua ibadat kita diterima Allah dan kita diizinkan sekali lagi, tuan-tuan, untuk kita menikmati satu lagi nikmat Aidul Adha pada bulan Zulhijjah nanti, di mana sebahagian kita yang dipilih oleh Allah dan mendapat surat pergi haji, menunaikan fardu haji, kita mengucapkan mereka selamat menunaikan fardu haji dan mendapat hajjan mabruran insya-Allah. Dan pada kita yang telah ataupun yang belum lagi, maka berniatlah dan berazamlah jika kita dapat melaksanakan satu lagi ibadat sunat muakkadah, iaitu kita berkorban dengan menyembelih binatang, sama ada bersorangan atau berkongsi kerana Allah SWT. Saya melanjutkan perbincangan pada kuliah yang lepas. Saya mengambil hadis daripada hadis ke-14 daripada Musnad Ahmad bin Hanbal, khususnya riwayat daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Maka pada hari ini saya menyambung satu hadis dalam Musnad Ahmad, tetapi bukan daripada riwayat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, tetapi daripada seorang sahabat Nabi bernama Abi Hurairah radhiyallahu an, yang berkaitan dengan kuliah lepas, iaitu berkaitan dengan perbezaan, apa beza khilaf dengan iftirak, apa beza berbeza dan berpecah menurut pesanan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbezaan tu dalam bahasa Arab bermakna khilaf. Berpecah ni, tuan-tuan, dalam bahasa hadis Nabi dan masuk di kalangan ulama dipanggil iftirak. Apa beza perbezaan dan iftirak, berpecah? Kerana apa, tuan-tuan? Ada masalah. Pada pandangan saya ada masalah. Perceraian makin banyak meningkat. Sepatutnya umat Islam, suami isteri yang telah berakad nikah ni, tuan-tuan, apabila ada perbezaan, ada differ, ada perbezaan, agree to disagree, the next move we have to meet how we manage the disagreement between husband and wife. Dalam kaedah Imam Syafi'i rahimahullah dipanggil al-jam'u wa taufiq. Ini pada saya, tuan-tuan, this is the best solution. Kita ada perbezaan, kita berbeza, yes, we agree to differ, we agree to disagree. Berlaku, tuan-tuan, sebab itu dalam surah Al-Hujurat Allah menyatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha. Wahai manusia, kami telah ciptakan kamu ini daripada lelaki perempuan. Dah confirm, tuan-tuan, itu dah beza, lelaki perempuan, perbezaan yang amat nyata. Apa lagi? Allah katakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kamu ni pula ada keturunan, ada bangsa, ada bahasa. Berbeza tak, tuan-tuan? Beza. Kita sama bangsa pun berbeza dialek, lahjah. Saya orang Negeri Sembilan, tapi orang Kedah, anak cakap orang KL, contoh. Okay. Jadi apakah perbezaan itu akan menyebabkan kita berpecah, ataupun kita manage khilaf itu untuk kita mencari meeting point, akhirnya kita harmonizekan. Lalu Imam Syafi'i membuat satu kaedah, kita kena collect the differences
Dan the next move kita kena harmonize. Kita kena harmonikan. Wat taufiq. Jadi tidak akan berlaku talak. Jadi perbezaan suami isteri, lepas itu kena cari yang meeting point. Isteri saya suka main badminton, isteri saya dia suka berjalan. Okeylah. Bagilah masa saya 2 jam bersama pelajar saya untuk main badminton. Dia nak berjalanlah ke balik kampung contohnya kan. Okey. Cuti sekolah ni kan. Saya tengok dia enjoy dengan mak ayah saya pun enjoy kat sini. Kemudian kita back balik. Cuti sekolah hari ni dia balik. Okey. We manage. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau kita dapat kumpulkan perbezaan dan kita harmonikan, kita tak akan berlaku at-talaq. Dia tak akan berlaku iftiraq. Ini tuan-tuan, mari kita dengar. Jadi masalah ini makin berleluasa, suami isteri bercerai ramai kerana tak boleh gunakan ilmu dan akal yang sihat, tetapi guna emosi. Itu belum lagi benda lain, tuan-tuan. Ada sebagian tempat ibadah pun, ada grup A, grup B, itu kat luar lagi dahsyatlah. Dekat luar punya arena, apa kita nak punya sikap? Kita bimbang, tuan-tuan. Kita sampai ke peringkat iftiraq. Dan apakah pesanan Nabi beza khilaf dengan iftiraq? Mari kita kembali pada ilmu. Jadi sebab itu kalau kita berbeza ni tuan-tuan, tidak lain tak bukan kita kena cari apa Allah pesan, bukan apa yang kita fikir. Sebab kita tak mampu memikirkan. Akal kita ni terhad tuan-tuan. Whatever you jusa A ke you jusa turus 3 atau 2 ke, manusia tetap manusia. Dia akan mati. Dia akan nyanyuk. Beritahukan saya mana manusia tak nyanyuk tuan-tuan. Mana manusia tak akan sakit. Tell me. Manusia akan meninggal. Jadi buang ego. Buangkan ego, ketepikan ego. Sebab itu teman Allah, pada saya ilmu Islam ni begitu hebat. Sebab itu kembali pada yang pertama, kita kembali pada pesanan Allah dalam ayat 103 surah Ali Imran. Saya ambil ayat yang depan itu sebagai kita melembutkan hati-hati yang ego ini. Kita kena faham perbezaan dan juga yang kita tak mau perpecahan. Apa maksudnya kita beza? Apa maksud dalam perspektif ataupun dalam kefahaman ilmu Allah dan sunnah Nabi dan ulama akhirat. Ini ada tuan-tuan. Jadi ada evidence. Kembali pada ayat 103, ayat terawal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Stop kat situ. Ayat itu panjang, tapi saya ambil berhenti yang pertama. Allah perintahkan. Jadi bila kita baca ni tuan-tuan, kita kena baca juga dengan knowledge. Kita kena baca dengan ilmu. Jadi Allah perintahkan kamu berpeganglah pada tali Allah. Maksud dia jami'an itu berpegang pada agama Allah keseluruhannya. Kita kena istiqamah, kita kena faham, kita kena mencari penyatuan. Dalam beragama ni jangan kita berpecah belah. Nanti kita dengar pesan Nabi. Dan Allah kata apa? Wala tafarraqu. Kamu naklah berpegang teguh secara keseluruhan dengan agama Allah dan jangan berpecah belah. Baik tuan-tuan. Ini ayat yang jelas, yang muhkam. Ayat yang jelas. Allah perintahkan kita jangan pecah belah. Pecah belah tu apa? Kita nak ukur kita sedang berpecah. Kalau suami isteri, suami yang bijak menggunakan kuasa talak, dia akan talak 1 dulu. Jangan sampai talak 3 dulu. Itu tak ada ilmu. Jadi bila masuk kursus nak kahwin, juga belajar khusus menguruskan perbezaan dan perceraian. Jadi suami dia ada kuasa melafazkan talak, gunakan yang 1 dulu. Kalau dah tak boleh nak bersama, ada ruang 2. Ini talak raj'i nama dia tuan. Kita boleh rujuk balik. Siapa boleh rujuk? Kuasa suami. Kuasa suami yang mentalakkan isteri, dia juga boleh rujuk. Jadi kalau kita faham ini, kita sebenarnya boleh menguruskan untuk mencari kebaikan. Bukan nak mencari. Kalau kita gunakan talak ketiga akhirnya, ini berat risikonya. Ini tak boleh kembali. Jika kita faham ini tuan-tuan, mari kita faham pengertian dulu. Dalam Islam, alhamdulillah ada banyak rujukan. Yang terbaru ni saya dapat daripada sekarang ini diadakan di Fakulti Al-Quran dan Sunnah Universiti Islam
Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Dulu pernah lah saya menyela PhD, sekarang ni alhamdulillah jadi dekan. Dan ini dia buku kan tuan-tuan ya. Buku ni bertajuk 73 jalan yang sampai hanya satu jalan lurus. Ini lagu M. Nasir kot. Tapi ada hadis. Ini nak ceritanya. Jadi poin dia yang kedua ni tuan. Dalam Islam, ilmu Islam, khilaf perbezaan berarti kita berbeza dalam banyak perkara selain daripada perkara akidah. Ada dalam Islam setelah mengucap dua kalimah syahadah, dalam mengamalkan syariat dia mungkin dah hidup dan belajar dan mendahulukan mazhab Syafi'i macam kita kat Malaysia. Fine. Tetapi ada juga mungkin kerana dia datang daripada keluarga sebelah sana, sebelah tempat tertentu, keluarga komuniti itu berkembang, dia mengamalkan contohnya mazhab Hanafi. Kebanyakan sahabat kita daripada negara India ke Bangladesh ke, kebanyakan Hanafi lah. Okay. Ada bermazhab Hambali, ada bermazhab Maliki. Ada beberapa perbezaan yang mereka lakukan. Tetapi mereka sebenarnya ini untuk pilihan. Dan satu benda yang telah menjadi dominan. Jadi ini bukan berarti berpecah. Ini khilaf. Tuan ingat tu ya? Kita hanya khilaf. Jadi sepatutnya tuan-tuan, perbezaan orang yang menjadi pengikut kepada Syafi'i jangan taksub. Orang yang menjadi pengikut kepada Hanafi jangan taksub dengan Hanafi pada benda-benda yang memang khilaf. Contoh tadi kita solat subuh, kita Syafi'i ada tak kita baca doa kunut? Ada. Tuan-tuan pergi masjid India ada tak doa kunut? Kalau tuan-tuan jadi makmum, tuan-tuan ikut imam ke tuan-tuan akan baca doa kunut? Ini ikut imam. Tuan-tuan pergi Mekah, ada tuan-tuan baca doa kunut tak? Oh, tuan baca doa kunut. Kalau kita pergi macam Nabawi, ada dia baca doa kunut? Aduh, mana tuan? Sabar. Ini jangan. Okey. Jadi kita ikut, betul tak? Okey, buktinya. Ini. Kalau tuan-tuan Imam Syafi'i, saya selalu ulang kisah ni. Ini kajian kes yang benar. Dan bagaimana Imam Syafi'i tadi merumuskan cara untuk menghadapi khilaf ni, beza dalam soal yang belum sampai pecah ni. Ni cara dia. Imam Syafi'i ketika berada di Basrah, Iraq, pergi solat subuh di tempat masjid yang ada anak murid kepada Imam Hanafi, Abu Hanifah. Sebab tu tuan-tuan, subuh ni kalau kita dapat masjid solat banyak tempat, pada saya seronok sana. Tak apalah, panjang cerita belakang. Baik. Jadi dia masuk ke masjid, dia ziarah di masjid di mana ketika itu Imam Hanafi dah meninggal. Dan memang kebanyakan jemaah, semua jemaah tu akan bermazhab Hanafi, subuh tak ada kunut. Beliau datang. Tapi seorang syekh datang. Semua nak murid rasa satu kemuliaan. Menghormati kerana dia berilmu. Kerana orang Islam ni mesti menghormati ilmu, tuan-tuan. Kalau kita lebihkan emosi dan akal, kita akan hancur. Kita tak akan stabil, percayalah. Jadi negara maju tu dia stabil kerana dia gunakan knowledge yang sebenarnya. Baik. Jadi bila Imam Syafi'i masuk, tuan-tuan, mereka ceritanya semua anak murid itu mempersilakan Imam Syafi'i jadi imam. Kerana menghormati dia itu seorang scholar, seorang imam, seorang syekh. Walaupun masjid ni masjid bermazhab Hanafi yang kebanyakan amalan, tetapi kita tetap tak satu akidah. Satu akidah. Kita mengucap tak dua syahadah, kita mengucap dua syahadah. Bila Imam Syafi'i jadi imam, anak murid dia dah bersedia akan ikut Imam Syafi'i untuk baca kunut. Ini kisah yang menarik, kisah benar. Dah menjadi turun-temurun dalam buku ni ada. Saya cukup rasa seronok. Bila dulu dah belajar lama, tiba-tiba Dr. Zudi tulis buku ni, seronok. Jadi saya baca habis. 1 jam lebih saya baca buku ni. Habis, kulit ke kulit. Rasa seronok. Kerana dapat balik refresh ilmu. Okey. Imam Syafi'i pula, tuan-tuan, bila dia tahu dia sedang sembahyang di masjid yang ramai semua berjemaah tu Hanafi, apa yang berlaku? Dia tak baca doa kunut. Dia tak baca doa kunut. Sah tak solat anda? Sah. Dan dia tak buat sujud sahwi pun.
Nah, ini tuan-tuan, think big, berfikir besar, jangan ikut emosi dalam soal furu'. Ini ilmu ni tuan, saya ni mengulangi dan saya rasa inilah yang saya pegang. Sebabnya tuan-tuan takkan tengok saya ni, takkan kata orang tu A, takkan kata orang tu B. We wasting time untuk labeling orang. Ini bukan ulama yang mengikut kepada ulama berdasarkan ilmu yang dulu sampai sekarang yang selamat. Sebab itu apabila selesai semayang, anak murid Imam Hanafi pakat tanya, "Ya Syekh, kenapa tak baca doa kunut? Kami bersedia baca doa kunut. Sedangkan Syafi'i kunut ni benda yang kena buat. Kalau kita lupa, sujud sahwi." Tapi Imam Syafi'i jawab, Aku menghormati tempat kamu ini mengamalkan tanpa kunut. Tengok tuan-tuan. Demi nak mencari taufik, demi nak mencari meeting point. Boleh kan tuan macam ni? Ini cara ilmu. Sebab itu tuan-tuan, jika kita memilih hanya janggut tak panjang, tak boleh jadi imam. Setengah tempat ni hanya orang tu buat maulid, kita buat demonstrasi, kenapa bid'ah? Umat akan berpecah. Dan ini Nabi sebut. Dan perawi ada 14 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan iftiraqul ummah. Jadi poin yang ketiga, iftiraq ni, perpecahan ni adalah perpecahan akidah, antara akidah yang tauhid kepada Allah dan akidah yang syirik. Perpecahan tu tuan-tuan, apabila kita menyekutukan Allah, apabila kita melanggar syarak kerana kita beriman, itu satu bentuk yang sepatutnya kita lihat itu furu', tapi kita anggap itu satu usul sampai kita berbeza. Ini tuan-tuan, lalu Nabi pesan. Hadis ni banyak tuan-tuan. Hadis ni menjadi satu perbincangan yang masyhur. Sebab itu Dr. Zudi daripada BA, dia masa kat Jordan, final year project dia sampai dia buat master ke UKM, dia buat pasal hadis perpecahan ummah ini. Sebab hadis ini diriwayatkan oleh 14 orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Dan saya bacakan tuan-tuan pada hari ini hadis pada riwayat, apakah riwayat daripada Musnad Ahmad daripada Abi Hurairah tentang perpecahan ini. Apa yang tuan-tuan pun dah biasa dengar, tapi saya bacakan ya. Hadis daripada Abi Hurairah taqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafarraqatil yahudu ala 71 aw 70 firqatan wa taftariqu ummati ala 73 firqatan. Ini hadis hasan, sanadnya hasan. Bermaksud apa dia? Nabi berkata, ini Nabi bersabda, berpecah belah kaum Yahudi ini kepada 71 ataupun 72 grup kumpulan. Yahudi ini tuan-tuan, dia pun split. Dia ada macam-macam grup. Ada Freemason, ada begitu begini, macam-macam. Daripada dulu lagi, pada zaman Nabi Musa AS, sejarah Yahudi ini mereka berpecah yang dahsyat. Tetapi kadang-kadang mereka boleh bersatu kerana menentang musuh yang satu. Tengok tuan-tuan. Sebab tu mereka mampu bersatu dalam perang Salib. Betul tak tuan? Baca sejarah. Tetapi mereka ni biasa kadang-kadang. Macam jika tuan-tuan tahu sejarah masa saya di UK dulu, kalau di Northern Ireland ni tuan-tuan, biasa antara Katolik dengan lawan yang Protestan tu akan sentiasa kerana benda-benda tertentu. Macam kelab bola sepak antara Celtic dengan apa Rangers ke. Itu mazhab yang kalau bertumbuk membunuh. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, Nabi pesan, wa taftariqu ummati, dan umat aku pula nanti berpecah kepada ala 73 firqatan, kepada 73 kumpulan. Dan dalam lafaz Imam Tirmizi tuan-tuan, ini yang kita nak belajar. Dalam lafaz daripada Sunan Ibn Majah, minta maaf, lafaz Sunan Ibn Majah termasuk Imam Tirmizi, daripada riwayat Auf bin Malik radhiyallahu an, Nabi beritahu yang terpecah tadi tuan-tuan, apa dia? Yang terpecah tadi, Nabi kata firqatun wahidatun fil jannati, hanya satu aja kumpulan masuk syurga, wa sintani wa sab'una fil nar, 72 lagi masuk neraka.
Nah ini tuan-tuan, terutama perpecahan yang berkaitan dengan akidah. Ini tuan-tuan. Sebab itu dalam Islam kita belajar apakah dia selepas Nabi Muhammad SAW wafat, selepas kematian Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu meninggal, zaman Sayyidina Ali bangkit perpecahan di kalangan sahabat. Tetapi muncullah perpecahan itu tidak berkaitan dengan akidah. Itu pun tuan-tuan berlaku perang yang mematikan sahabat, perang Siffin dan Jamal. Tetapi mereka tidak lagi berpecah di sudut. Namun ada kelompok-kelompok akhirnya dengan sebagai Khawarij. Ini pengikut-pengikut ni. Kemudian Syiah, kemudian Mu'tazilah telah membentuk satu kumpulan yang membentuk akidah. Ini namanya perpecahan. Dan dia ada pula Syiah terpecah lagi tuan-tuan, macam-macam. Khawarij sampai sekarang macam-macam gunakan ekstrim. Apa-apa tak betul terus. Kalau ada kuasa ni terus hukum, bukan hanya ada aspek-aspek pendakwaan, gunakan ekstrim, perang. Mu'tazilah pula gunakan akal untuk menafikan beberapa hukum Allah SWT. Ini akidah. Ini namanya istirak. Dan Nabi kata, tuan-tuan, bukan saya kata, Nabi kata ini perkumpulan-kumpulan ini adalah masuk neraka. Dalam waktu tertentu dia diazab pada neraka. Sebab itu tuan-tuan, percaya dan berimanlah. Ini satu perkhabaran yang marfu' yang bersandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Ini setelah pun ijma' ulama' menyatakan bahawa ini akan berlaku. Dan kita di mana? Kita di mana? Qila ya Rasulullah, kami nak tahu siapa dia masuk syurga. Nabi berkata al-jama'atu. Dalam satu lafaz aswadul azam. Ini tuan-tuan. Sebab itu terhormati Allah, poin saya yang ketiga, yang keempat. Yang keempat ini, dalam kita menghadapi apa yang dinamakan khilaf, yang sampai bukan lagi sampai kita peringkat akidah, maka kita kena uruskan dengan di antara solusinya tuan-tuan, ikutlah sunnah Nabi, ikutlah cara sahabat, ikutlah seperti yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i. Kita kena berkumpul untuk dia mengharmonikan perbezaan. Sekiranya kita tidak mahu berlaku balik pertumpahan darah, benci-membenci, kita lemah, maka ini kaedahnya untuk kita. Sebab itu tidak boleh ta'assub kepada benda-benda yang khilaf, yang furuk. Sebab itu tuan-tuan, syura itu dia akan ambil semua pandangan berbeza, kemudian pilih satu, siapa yang sokong. Kalau majoriti sokong, yang masih, yang minoriti kena terima lapang dada keputusan majoriti. Itulah syura. Kemudian kena berbai'ah, berjanji setia, kita ikut yang majoriti. Sebab itu tuan-tuan, sumber Islam selepas Al-Quran ada sunnah, kemudian ada ijma' ulama. Jadi dalam keadaan ini kita pindah kepada poin berikutnya. Hari ini kita nak banyak bincang. Kita nak ikut siapa jemaah ni? Apa maksud jemaah? Menarik tuan-tuan. Ini berdasarkan ilmu. Sebab itu jika tuan-tuan pergi pesta buku, besok ataupun hari ini berakhir, besok berakhir, tuan-tuan boleh cari di satu bus Mahfim ni, yang semua penerbit universiti ni. Saya rasa buku Dr. Zudi ni ada. Kalau tuan-tuan minat lah nak baca, boleh cari, ataupun mungkin cari kat Shopee ke. Saya membaca ni sebagai satu ilmu ataupun bahan saya dengan menguruskan dengan keluarga saya. Bila kadang-kadang kerana harta tuan-tuan, manusia benci-membenci. Kerana merajuk hati, anak lari tak jumpa mak ayah. Jadi ubatnya sebenarnya ingatkan pada kematian, ingatkan kepada neraka. Orang yang memutuskan silaturahim ni tuan-tuan, tak ada kata tak masuk neraka. Tak tahu lama mana aja dia tu masuk neraka, dia azab. Itu mampukah kita? Dengan sedikit kesakitan kita dah rasa lemah, apatah lagi kita dihumban untuk diazab. Jadi neraka syurga ni tuan-tuan, ubat kepada cara kita nak selesaikan kalau kita nak terus berbalah untuk membakar ego. Untuk membakar ego. Manusia ni ego, sombong sikit tuan-tuan, dapat sedikit kurnia sombong.
tapi tak bersedia menghadapi kematian yang mulia ke kematian yang hina. Itu kesian. Tuan-tuan berkawallah dengan penggali kubur, dengan pemandi jenazah. Kita nak yang mulia, tuan-tuan. Mati kita ada orang solat dan kita ada orang rasa sedih kerana kita ni meninggal kerana banyaknya kebaikan yang kita buat. Jadi kita nak berbalah lagi kita sampai ke mati. Apakah kita nak mati macam Fir'aun? Kita nak mati macam Qarun yang hina, kaya raya, tuan-tuan pergi ke Fayum di Mesir, yang tinggal cuma nothing, satu tasik yang kontang, sedangkan kaya raya. Apakah kita nak berakhir dengan hina? Saya rasa tidak. Yang datang masjid ni semua dah berakhir dengan mulia. Ketepikan keegoan yang dahsyat macam syaitan, tuan-tuan, kembali balik. Sebab itu kata Nabi, kata huraian Nabi, jamaah itu apa? Ana wa ashabi. Pada zaman Nabi, siapa yang ikut sunnahku dan sahabatku ini, insya-Allah ini al-jamaah. Lalu pada zaman berikutnya, setelah berlaku fitnah yang menyebabkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berperang dengan macam-macam, dengan Sayyidina Ali dan sebagainya ini, dan macam-macam lagi, tuan-tuan. Ini semua anak beranak ni, tapi kerana kuasa salah faham dan kena fitnah, walaupun tak masuk akidah tu, tuan-tuan, itu belum masuk akidah lagi, tapi lepas itu masuk pengikut ta'assub yang membentuk akidah. Pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang akhirnya membentuk akidah yang dahsyat, lalu Syiah. Ini tak boleh ikut. Sebab itu, tuan-tuan mati Allah, pada berikutnya ulama menghuraikan di antara yang patut kita ikut iaitu ulama akhirat, yang takutkan Allah membawa kita kepada akhirat lebih mulia dan menjadikan kehidupan mengikut syariat. Kita kena ikut ulama akhirat. Sebab itu dalam surah Fatir, ya Allah kata, Allah mengiktiraf, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Jadi kita nak takut, kita nak ikut yang ulama yang takutkan akhirat, bukan ulama yang membawa kepada pengikut yang ekstrim dan taksub. Kalau kita faham berguru ni, tuan-tuan, kita menghormati guru yang membawa kepada takwa, bukan mentakdiskan guru. Ini bahaya, tuan-tuan. Ini yang berlaku zaman sekarang ni, yang banyak dahsyat. Dan bila kita buka hadis, ini al-jamaah ni juga ni nak menjadi firqah najiyah. Apa pilihan kita, tuan-tuan? Pilihan kita sekarang ini, kita kena bersama solat jamaah. Kita bersama dengan perbincangan yang ramai, komuniti. Kita menghormati imam. Kalau kita tadi imam, kita makmum, tuan-tuan, kita solat tadi, kita mendahului imam, batal solat kita, tuan-tuan. Kita tak ikut imam. Imam rukuk, baru kita rukuk. Tiba-tiba kita rukuk awal pada imam. Nothing. Dari sudut ganjaran, kelebihan, pahala kita solat. Jadi solat, tuan-tuan, dia membuang ego. Siapa datang awal, masuk saf depan. Siapa nak duduk belakang, duduklah bersandar. Tapi insya-Allah ada beza saf depan. Kalau kita beriman dengan kelebihan ini, yang bersifat akhirat dan bersifat yang unseen tetapi wujud, keberkatan hidup, kesihatan, ketenangan hati. Sebab itu, tuan-tuan mati Allah, innama ya'muru masajid Allah ni, siapa yang mengimarah ke masjid Allah ni, man amana billah, dia percaya kepada, beriman kepada Allah, percaya pada akhirat. Ini yang kita datang awal pagi ni. Jadi, tuan-tuan, al-jamaah ini, sebab itu ditanya pada banyak suami isteri yang bercerai, asyik-asyik muka itu je, tuan, bercerai. Talak satu, datang mahkamah, talak dua. Soalan pertama, kalau Tok Qadi itu nak tanya, macam mana solat suami dan isteri ni? Ada tak tertentu di rumah buat solat berjemaah? Ada tak bawa suami isteri ke bawa suami buat isteri lah, ataupun isteri tak larat, isteri tolong bawa suaminya ke masjid ke? Ada tak pergi? Sebab itu, tuan-tuan, ini satu fitrah dan sunnah untuk kita meleburkan keegoan kita sampai peringkat jangan sampai kita berpecah kerana akidah. Maka kita kena ikat, tuan-tuan, diri kita ni dengan solat berjemaah, dengan ilmu secara jama'i.
Kerana ini akan membentuk tuan-tuan manusia yang satu, sukakan kepada kesatuan. Dan kita sedar akidah ni tuan-tuan terlalu dahsyat. Berapa ramai orang yang gila kuasa, terus terang saya kata, saya gunakan istilah gila kuasa, yang takut hilang kuasa kerana menganggap kuasa ini lebih ber Tuhan. Tak ada kuasa, saya akan jadi miskin. Berapa ramai. Ini kenyataan yang saya dah interview. Saya kata cukuplah ni Tan Sri ke Datuk Sri ke, rehatlah, pergilah jadi orang masjid. Finish lah ni. Saya 60 is enough, 70 is enough. Tetapi rupanya manusia ni takut. Bila dia kata, kalau saya tak ada apa nak bagi makan anak bini, saya akan masuk jail. Oh, ini tuan-tuan, ini ada kaitan dengan akidah. Dia tidak percaya Ar-Razik itu daripada Allah. Dan berapa ramai orang, kenapa sanggup buat ini, kenapa sanggup buat ini, kenapa terus merasuah, kenapa terus terlibat menzalimi orang. Kerana bila kita tanya dengan baik-baik tuan-tuan, beriman ke tidak benda ni dosa besar, beriman ke tidak besok bimbang kita mati dalam mati su'ul khatimah, rupanya tak sedar. Jadi tuan-tuan mati Allah, ini ada kaitan dengan akidah. Jangan sampai benda-benda ni seperti Tuhan. Kita sembah kuasa, kita sembah benda walaupun tak nampak macam sembah berhala. Seolah tak ada benda ni, kita akan jadi lapar, kita akan jadi miskin. Allahu Akbar tuan-tuan. Jangan. Jangan. Sebab itu tuan-tuan, hari Jumaat tu tuan-tuan, kita cuba dengar walaupun imam kata ittaqullah, itulah ubat. Jika kita faham kita perlukan ubat, kerana kita kena ingatkan Allah. Tadi pukul 6, dekat pukul 6 kita solat subuh, lepas tu pukul 1 balik, nanti kita jumpa balik Allah. Kenapa tuan-tuan? Untuk kita sedar. Kita mesti mengikat diri kepada Allah. Kenapa? Kalau tidak, tuan, kita bimbang kita akan berpecah kerana akidah. Mungkin dalam bentuk yang lain. Tidak seperti Syiah. Tapi dalam bentuk benda yang kita syirikkan, ini kita bimbang. Sebab itu syirik itu ada dua. Syirik yang jelas, yang sembah berhala, sembah tidak. Yang kita bimbang syirik yang tak jelas. Dia mungkin bersyahadah, tapi rupanya beberapa keimanannya tentang rezeki, bukannya Allah penentu. Rezeki saya ini. Sebab itu tuan-tuan, Ar-Razik ini perlu faham betul-betul. Berapa orang yang, sebab itu akidah terus kena belajar. Akidah ni kena belajar apa yang menghampirkan syirik, apa yang menjatuhkan akidah kita, terutamanya mengenal dosa besar. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, jangan ego untuk terus memberi masa pada ilmu seperti kita memberi masa untuk solat. Kita juga terus membaca Quran dan belajar ilmu Quran. Jangan ego. Manusia ni tuan, sekali Allah bagi sedikit nikmat, ego. Itu jangan. Tapi akhir sekali mati juga tuan-tuan. Akhir sekali jadi tak ada kuasa juga. Akhir sekali tua juga. Akhir sekali yang kita harapkan jadilah. Paling tidak beberapa nikmat itu kita memberikan masa untuk kembali pada Allah, melihat syurga, dan kematian itulah yang sepatutnya kita persiapkan. Sebab itu kalau awal lagi ni tuan-tuan, kita bekerja bawa pada akhirat, wal akhiratu khair wa abqa tu, insya-Allah. Ambillah kuasa untuk bawa ke orang pada Allah, ambillah kaya untuk bawa orang pada Allah, ambillah apa kebahagiaan dan sebagainya, tapi semuanya kita jadikan kerana nak jadikan kita ketaatan kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, kesimpulannya, apabila berlaku perpecahan, yang sebenarnya perpecahan itu mesti berkaitan dengan akidah. Tapi kadang-kadang orang tengok dia khilaf pada benda-benda yang selain pada akidah ini sebagai satu perpecahan yang sampai membunuh, sampai bertelagah, sampai tak boleh. Sebenarnya mereka itu ada masalah. Masalahnya apa? Kita bimbang mereka itu sombong. Aba wastakbara. Ini tuan-tuan. Sombong ni tuan-tuan, obatnya ialah kita kena bersama dengan orang dan merendah diri. Ada ketika mungkin kita ada kuasa, ada ketika kita kena jadi makmum.
Tak boleh imam ni 4 orang depan ni tuan, tak berlaku pun. Imam kena seorang. Sebab itu tuan mati Allah, kita mati pun ada seorang mendoakan jadi imam orang lain. Jadi bila kita faham tuan, kita mahukan, kerana ciri ahli syurga itu yang disebut oleh Nabi ini ialah kita bersama jamaah. Dan jamaah yang paling hampir kita tuan ni jamaah solat. Tuan nak masuk NGO ke apa ke, masuklah. Tetapi itu akan melengkapkan kita kepada satu batu bata bagi melengkapkan dinding. Saffan ka'annahum bunyanun marsus dalam surah As-Saff. Sebab itu tuan Allah, indahnya orang Islam ini. Walaupun satu negara itu kata mazhab Syafi'i, satu negara di India di belah sana Hanafi, yang ini Hambali, belah Arab ni Saudi, di tuan-tuan kalau pergi Mesir, satu tempat tu ada 4 masjid yang bermazhab. Tuan-tuan pergilah Mesir. Ini masjid sebelah-menyebelah aja. Nak ditengok pun kepada satu zaman tuan-tuan bahawa mazhab ini bukan satu benda yang terlalu sampai tak boleh nak bersama. Itu satu mazhab dalam. Sebab itu Al-Azhar Al-Syarif, dia punya pendekatannya wasatiyah. Begitu juga di Saudi kan, mereka klaim mereka semua wasatiyah. Kesederhanaan dalam memahami yang perbezaan, bukan perpecahan. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, perpecahan akidah ni dahsyat. Kerana dahsyatnya kaitannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita kurang iman, kita mungkin menolak dalam keadaan yang tidak clear ataupun jelas, tapi sebenarnya kita kurang meragui, kurang yakin. Kita kurang yakin bahawa Allah itulah, terutama berkaitan dengan rezeki dan yang mengatur alam ini. Dua benda ni dalam pengalaman saya, dalam bila kita buat group discussion ataupun personal interview, bila kita tanya dalam bentuk soalan separa berstruktur, kita faham bahawa rupanya dia orang tersebut ada masalah keimanannya kepada Allah sebagai punca kuasa. Dia mengingat, dia memahami bahawa manusia itulah yang mendatangkan segala-galanya. Tetapi dia lupa manusia Allah cipta. Jadi ini isu akidah tuan-tuan mati Allah. Sebab itu kepercayaan keimanan kita kena faham sifat Allah itu. Dan manusia ni sebagai yang Allah suruh kita bersama. Kita kena hormati, kita kena taat dalam perkara-perkara ulil amri minkum yang memang membawa kepada ketaatan syariat kepada Allah, tetapi dengan syarat selagi mana mereka beriman. Apabila mereka tidak beriman, tuan-tuan, kita tidak ada lagi kaitan untuk taat. Kerana kita akan memilih jalan sunnah Nabi, jalan ulama akhirat. Sebab itu tentang ulama akhirat ni saya wakilkan kepada ilmu yang benar dalam Islam. Adapun guru tu tuan-tuan, guru tu mengajar, bukan guru yang minta untuk dimuliakan. Dan guru kena jujur, dia mesti ada sumber. Dia tidak boleh main kepala otak dia dan pada mimpi dia. Minta maaf Sebab itu kalau kata guru tu anda kena bersedia begitu anda belajar kat mana. Kalau kat Yaman universiti mana, habis mengaji ke tidak, apa syahadah anda. Kerana dalam ilmu jarh wa ta'dil kita kena reveal semua itu. Ini bukan apa, ilmu ni tak boleh main pakai kepala otak kita tuan-tuan. Kerana ini ilmu Allah. Dia ada dalil, dia ada Al-Quran, dia ada dia punya maratib ilmu, kena hormati konsensus ijma' ulama'. Tetapi apabila didengar oleh orang yang tidak sukakan kepada ilmu yang bersumber, tetapi pakai cakap mulut, dia akan membawa kepada as-sufaha, golongan jahil dan bodoh. Dia akan menjadi ta'assub pada orang itu. Dan saya rasa dah sampai masanya tuan-tuan kita bersihkan. Kalau dia kata dia balik mengaji, nak kadang-kadang tuan-tuan boleh terfikir ke seseorang tu minta dia dipanggil tuan guru. Ilaha illallah, ini guru-guru saya tu tak pernah minta dia. Tetapi bila bawah-bawah saya ni minta letak dia punya poster tu, tuan guru kena letak, tuan guru doktor. Allahu Akbar. Akhir zaman tuan-tuan. Semua nak jadi khalifah, nak jadi syekh belaka. Tetapi bila Allah tunjukkan, ini tuan-tuan, Allah tu ma'adil. Allah tu tak mau umat yang sesat. Ditunjukkan beberapa perkara yang melibatkan syahwat, akhirnya terbongkar siapa dia.
Sebab itu tuan-tuan, mari kembali kepada ilmu Allah ini. Dan insya-Allah saya yakin dengan kita berada dalam saf jemaah ini, salah satu daripada firqah najiyah. Dan tuntutlah ilmu yang berasaskan kepada ilmu ulama akhirat. Ilmu yang memang ada rujukan. Mimpi ni tuan-tuan tak berlaku zaman sekarang ni sebagai sumber ilmu. Cakap-cakap tanpa bukti ni tuan-tuan, tanpa dalil, tanpa sandaran ni, tidak, itu bukan ilmu. Kita bimbang dan jangan terlalu obses kepada benda-benda yang memang bersifat geri yang tak perlu kita detailkan. Soal Dajjal, jangan sampai nak tahu detail siapa Dajjal sebenarnya. Soal-soal apa ni yang Israiliyat ini, kalau kita detailkan benda-benda, kalau dia akan ada bimbang. Israiliyat itu memberi satu bentuk yang orang nakkan ilmu yang dahsyat. Ada benda macam soal roh tuan-tuan. Soal roh ini, bila ditanya Allah suruh Nabi jawab macam mana? Qul min amri rabbi. Roh itu sebenarnya untuk urusan Allah SWT. Tak mampu pun kita nak fikir banyak. Kita fikir benda yang ada, living ini tuan-tuan. Itulah penyelesaiannya. Wallahu alam. Ada soalan? Okey. Boleh PM saya. Okey. Jadi insya-Allah semoga ada kebaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan beristiqamah tuan-tuan dengan jemaah ni. Ya, insya-Allah dengan ilmu ini istiqamahlah. Inilah dia yang terbaik. Yang lain tu kena screen dan filter supaya kita dapat satu sumber yang jelas. Dan sebab itulah tuan-tuan kita memerlukan kepada ilmu yang bersumber. Sebab itu ini insya-Allah akan menyampaikan kita perjalanan-jalan ke syurga insya-Allah, bukan jalan ke neraka. Wallahu alam. Mohon maaf di atas kekurangan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin hasuna ulaika rafiqa. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا معصوما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itu dia sikit. Ya. Ya. Lebih good. InsyaAllah. Saya cuba letakkan satu dua. Tak hilang lah. Okey. Ada ISBN di sekali kan kalau nampak. Ada tanda tangan author kan. Wah, itulah lucu. Jadi dia yang beri buku ni kat saya. Ni kalau beli buku ni kena ada dua tandangan.